Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, kita baru ada 6 orang, ada 10 orang lagi tak bangun tidur. Jadi saya terus mulalah. Okay, jadi kelas ni pun saya akan rakam dan saya masuk dalam YouTube lah. Jadi yang mana tak bangun lagi boleh tengok semula. Okay, hari ni kita akan sambung dengan contoh 5. Kamu boleh tengok dalam buku teks pada muka surat 159. Okay, contoh 5. Itu soalannya. Inilah yang perlu kita buat dan soalan macam inilah yang akan masuk periksa nanti. Nilai dia ialah 10 markah. Okey, soalan ini kamu buat satu soalan sahaja kata graf ni, kamu dah pun berjaya mendapat 10 markah. Jika betul lah kan. Kalau tak betul macam mana nak bagi markah? Okey, yang pertama ialah jadual. Okay, dia bagi nama apa pun kat sini, tak kisah. Okay, contohnya kat sini dia bagi X dan juga kat bawah ni log Y asas 10. Okay, kalau macam minggu lepas kita belajar, kita jumpa X dengan Y sahaja. Betul tak? Okay, jadi ini kita jumpa log Y. Tak kisah dia tulis apa kat sini, kita guna pakai sahaja. Tak ada masalah. Okay. Yang pertama ialah kita kena pastikan siapa lawan siapa. Okey, contohnya yang ini A plot log Y asas 10 melawan X. Jadi yang kat depan ni, kamu kena tandalah. Apa sahaja yang berada kat depan dia akan menjadi paksi Y. Apa sahaja yang berada di hadapan dia akan menjadi paksi Y. Jadi, yang berada di belakang ini secara automatik dia akan jadi paksi X. Okey, Y melawan X. Okey, biasanya kita akan jumpa Y melawan X. Jadi, yang kat depan ialah mesti paksi Y. Tulis paksi Y kat depan ni mesti paksi Y. Kat belakang ni paksi X. Okey, kalau nombor 2 yang kita buat pada minggu lepas. Tengok siapa kat depan? Y. Jadi Y kat paksi Y, X dekat paksi X. Okey. Okey. Mana lagi yang lain sama dia buat Y melawan X. Tak ada masalah. Okey. Kat depan mesti paksi Y. Itu sahaja yang perlu kamu tahu. Okey, dan seterusnya dia bagi skala lah. Dia mesti bagi skala lah berapa yang dia suruh lukis 1 cm kepada 2 unit, 0.2 unit. Kecil ni 0.2 unit ni. Saya tukar 2 cm. Sebab kata graf kita ialah bersaiz 2 cm, bukannya 1 cm. Kita tukar kepada 2 cm. Tukar kepada 2 cm. Yang mana kamu jumpa nanti, sebelum saya terlupalah. Kalau kamu jumpa 1 cm, kamu tukar kepada 2 cm. Okey, sebab kata graf kita ialah 2 cm. Okey, tengok kata graf kita Nampak yang terang tu, saiz dia ialah 2 cm. Okey, takkan kita nak guna satu yang kat sini, kecil. Okey, kita akan guna pakai yang 2. Okey, dia mesti 2 cm kepada berapa unit. Okey. Jadi kita nak terus lukis lah. Okey. Saya akan mula daripada atas Sebab apa? Kita takut apa ni nama dia? Pintasan Y kita akan ada negatif. Okey, jadi saya akan mula daripada atas. Saya tak mula daripada bawah. Okey, biasa saya akan mula daripada bawah. Okey, tapi saya takut pintasan Y kita akan negatif, jadi graf kita kena lukis semula. Jadi saya akan mulakan daripada atas. Okey, atas ni tadi nama dia ialah, okey, saya label teruslah. Nama dia ialah log Y asas 10. Okey, log Y asas 10. Ni.
Okey, jadi saya tengok log Y asas 10 dahulu. Nilai yang paling besar, berapakah nilai yang paling besar? Cuba beritahu kat saya, nilai yang paling besar berapa? 2.20. 2.20. Ini ialah nilai yang paling besar. Jadi kita akan ikut dia ni. Kita akan mula dengan dia ni. Nilai paling besar. Okey, kita akan mula dengan dia lah. Untuk paksi Y, dia suruh menggunakan 0.5 unit. 2.2 ada tak dalam 0.5? Tak ada kan? Okey, yang saya ada ialah 2.5. Yang paling dekat dengan dia lah. Dan dia mesti lebih lah. Sebab bawah ni ialah 2.0. Okey, kalau saya ambil 2.0 ke atas, sedangkan yang ini ialah 2.2, tak muat. Jadi saya kena ambil lebih daripada dia. Okey, kita ada 2.2, saya letak 2.5. Jadi kat sini ialah 2.0. Bawah dia ialah 1.5. Okey, 1.0, 0.5 dan juga 0. Okey, 2 cm. 2 cm kepada 0.5 unit. Okey, kita menggunakan sifir 0.5 lah. Okey, dan untuk paksi X kita menggunakan 0.2. Okey. 0.2, 0.4, 0.6. Okey, saya berhenti sampai 1.0 sahaja. Kenapa? Sebab ni nilai yang paling besar untuk paksi X ialah 1.0. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey, jadi saya dah dapat saya punya paksi. Maka saya garis lah. Kita mesti garis Okey, dan disebabkan bab ini, bab apa ni, linear law ini senang Datuk dapat 10 markah. Pemeriksa sengaja cari salah kamu. Okey. Kalau saya buat paksi saya macam gini dah betul ni. Okey. Paksinya dah betul. Patutnya saya dah boleh dapat 1 markah dekat sini. Ini dah 1 markah kamu buat paksi macam gini pun kamu dah dapat 1 markah. Tapi saya tak dapat markah saya disebabkan saya tak ada ni. Kamu kena buat ni. Nama dia ialah senggatan. Okey, senggatan dia. Dekat mana kita punya label kita ni kena ada senggatan dia. Okey, mesti ada senggatan. Okey, kalau tak ada senggatan, 1 markah yang sepatutnya kita dapat, tak dapat. Sedangkan benda sama je. Okey, sama je sekarang dengan yang tadi. Cuma bezanya ialah dia ada senggatan. Okey, barulah dapat 1 markah. Okey, sekarang kita dah dapat 1 markah. Mana lagi 9? Kena lukis lah. Untuk dapat 9 markah lagi. Okey, senang tak dapat 1 markah? Senang. Okey, senang saja untuk dapatkan 1 markah. Sekarang kita akan plot lah. Okey, saya akan plot 0.1. Ni 0.2 tau. Jadi 0.1 berada di mana? Tengah-tengah lah. Pandai-pandai kamulah nak kira 0.1, 0.4. Okey, 0.1, 0.4. Sini 5. 1, 2, 3, 4 kat sini. Okey, saya plot dululah Kamu boleh plot sendiri dekat katagraf kamu Kamu boleh tengok ataupun buat sekarang pun tak ada masalah. 0.8 ni 9, 5, 6, 7, 8. Okey, 0.4, 1.
1.0.47, 1.6. Okey, 0.878 6 7. Satu poin kosong, 2.2, 2.1, 2.2. Okey, jadi titiknya saya dapat macam itu. Untuk yang ini 1.04. Okey, 1.04 dekat sini. Okey, ni 0.4, 1.04 saya ambil kat tengah-tengah lah. Sebab sini 1, kat atas ni ialah 1.1. Kita nak 1.04. Okey, jadi kat tengah ni ialah 0.05. 1.05. Jadi kita buat bawah sikit sahaja. Okey, tak ada masalah. Okey. Dan kita garis lah. Cari garis lurus penyuaian terbaik. Cari garis yang mana paling baik kamu boleh dapat. Okey, paling banyak titik kena lah. Okey, kalau saya ambil sini, dia kena 3 situ. Okey, saya rasa saya ambil sini lah. Cengam je kat sini. Okey, jadi saya dapat garisan saya di situ. Okey, hanya lebih kurang 1 titik je tak kena kat situ. 1 kat sini, 2 kat sini. Ada 2 titik yang tak kena. Okey, kamu boleh lukis nanti. Dan pastikan kat sini mesti ada pintasan Y. Tengok saya lukis mesti ada pintasan Y. Okey, biar dia lebih sikit tak ada masalah. Kalau tak kena, okey, ini dah 5 markah tau. Sekarang saya dah dapat 5 markah. Paksi tadi betul 1 markah. Pelok titik dengan garisan saya ini, ada dia ni, saya dah pun dapat 4 markah. Okey, semuanya dah 5 markah. Okey, kalau kamu buat tak sampai kan, kamu buat sampai situ sahaja. Sampai titik yang pertama kita buat ni kan. Garisan ni tak kena, dipotong 1 markah. Okey, daripada 4 tadi, kamu cuma dapat 3 markah sahaja. Okey, sekarang saya dah dapat 5 markah. Jadi macam mana nak cari 5 markah lagi? Okey, nak cari 5 markah lagi, saya kena cari yang B itulah. Lengkapkan soalan yang B. Okey, saya akan lengkapkan soalan yang B lah. Okey. Ni A. Jadi saya akan buat B. Okey, biasanya gambar dia takkan kecil macam gini tau. Biasanya kalau soalan peperiksaan sebenar, soalan dia mestilah soalan standard tau. Jadi dia akan penuh satu kertas graf. Yang ini separuh kertas graf sahaja. Okay, biasa soalan SPM sebenar, dia mesti penuh kertas graf. Dia takkan bagilah separuh macam gini. Okay. B, 1. Cari nilai log Y asal 10 apabila X sama dengan 0.9. Okey. Apa yang dia nak cari ialah yang kat depan ni. Dia nak yang benda yang berada di hadapan. Okey, dia mesti bagi yang belakang ni. 0.9. Di manakah X sama dengan 0.9? Di sini. Ni 0.8. Ni 1.0. Jadi 0.9 berada di tengah-tengah. Jadi kita garis sahaja. Okey, kalau saya akan garis sahaja. Buat garis putus-putus Okey, dan labelkan dia sebagai 0.9. Okey, kita akan labelkan dia sebagai 0.9 lah. Dan bila kita garis, dia kena kat situ, kat garisan yang kita garis tadi.
kita tarik kepada log Y. Okey, pastikan garisan kamu ialah garisan putus-putus. Dan kat sini saya buat anak panah. Okey, kenapa kita pakai garis putus-putus? Sebab kita tak nak bertukar dengan garisan yang asal kita. Okey, jadi saya dapat 2.0, saya tulis dekat garisan ini 2.0. Okey, satu markah kat sini. Jadi kalau saya dah buat kat sini saya tak payah buat, tak apa. Okey, ni saya tulis kat sini ataupun saya tulis kat sini. Okey, contohnya tadi markah pertama saya tulis kat sini markah saya pertama. Okey, satu saya ialah paksi. Okey, lepas tu saya buat lagi, saya dapat K4. Okey, K ialah kerja. Okey, kerja 4 markah saya dapat untuk kerja tadi ialah plot titik, plot dan garis lurus. Okey, 4 markah. Okey, kat sini ni 1 markah. Okey, dia akan tanda tu dekat graf. Okey, ataupun kalau kamu tak tulis dekat graf, dia akan cari ada kat bawah ni. Okey, jadi untuk lagi selamat kita tulis saja dekat graf. Okey, itu yang A1, B1. B2 dia nak ialah Y apabila X sama dengan kosong. Siapa kosong? X. Kosong X kat sini, kosongnya berada di sini. Berapa nilai kat sini ni? 1, 2, 0.2. 0.2. Okey, saya dapat 0.2. Dalam buku teks dia dapat berapa? Mana jawapan dia? 0.2 juga. Okey. Tapi sebelum itu, kita kena tengok paksi kita. Nama siapa? Paksi kita sekarang, nama dia ialah log Y. Paksinya ialah log Y. Sedangkan saya nak Y sahaja. Jadi kita kena kira log 10Y yang saya dapat kat sini ialah 0.2. 0.2 kan kita dapat kan, sebab X kosong kat sini, naik atas kita jumpa 0.2. Okey, sedangkan 0.2 nama dia ialah log Y. Okey, sedangkan soalan nak Y sahaja. Jadi yang saya dapat ialah log Y sama dengan 0.2. Saya nak Y sahaja. Jadi kita pindahlah ke sebelah. 10 kuasa 0.2. Okey, tekanlah kalkulator. 10 kuasa 0.2 berapa? Okey, saya dapat 1.5849. Okey, ambil 4 tempat perpuluhan. Okey, barulah dapat markahnya. Okey, seterusnya banyak sangat ni. Biasanya kalau dalam periksa sebenar soalan gini dia bagi 2 je. 2 sahaja. Okey, cari nilai X, cari nilai Y. Macam ni ada sampai 4. Okey, ni mungkin sebab soalan latihan lah ni. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, cari X apabila log Y asas 10 sama dengan 2. Okey, dia nak X, dia bagi dia ni. Okey, terbalik macam tadi dia nak log Y, dia bagi X. Sekarang dia bagi X, dia nak log Y. Okey. Paksi kita nama apa paksi kita tadi?
Kita kena tengok paksi kita mesti sama Paksi kita apa nama dia? Okey, paksi kita nama dia ialah log Y. Soalan dia pun dah memang log Y. Perlu tak kita tukar? Tak perlulah. Saya ambil 2 ni sahaja. 2 di manakah 2? Di sinilah 2. Saya pusing benda sama juga dapat ni. Okey, sama. Okey. Kalau saya pakai nombor ni, log 2 ni, saya akan berada di sini tau. Jadi saya pusing pun saya dapat kat sini juga. Saya tukar nombor lain lah. Saya tukar. Saya tak nak 2 ni. Saya nak nombor 1. Okey. Log Y saya ialah 1. Jadi dekat log Y ni log Y ni, kita cari nombor 1. Di manakah nombor 1? Di sini. Okey, jadi saya pun garis. Okey, saya garis dekat 1 tu, dapat situ dan saya turun ke bawah. Okey, saya dapat 0.4. Okey, sama ada saya tulis kat situ, dapat 1 markah, ataupun saya tulis kat bawah ni lah. X sama dengan 0.4. Okey. Yang keempat. X apabila Y sama dengan 20. Okey. Y. Dia bagi Y tau. Sedangkan kita ada log Y. Tak sama. Okey. Kita ada log Y. Tapi dia bagi Y sahaja. Jadi kita kena tukar dulu kat sini. Jadi apa yang perlu saya tukar ialah saya letak sahaja log 10Y. Jadi kat sini pun saya kena letak log 10 20. Kita tambah perkataan log sahaja. Okey, hari itu kita dah belajar dalam log, se-indeks, se dan juga log. Macam mana kita nak tukar. Okey, jadi tekan sahaja kalkulator. Log 10, log 10, 20. Jadi saya dapat 1.3010. 1.3010. Ini ialah log Y asas 10. Carilah 1.3. Kita cari 1.3 je. Sebab yang ni kalau saya bunda pun dapat 1.3 juga. Faham? Jadi saya ambil 1.3 sahaja. 1.3. Di manakah 1.3? Carilah. Ini 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Kat sini. 1.3. Jadi saya pun garislah di sini. Okey, saya garis dan saya turun ke bawah. Okey. Dan saya dapatkan di tengah-tengah tu Okey, saya dapat kat tengah. Jadi kita kira je. 0.4 kat sini, sini 0.5, 52, 54, 56. Jadi sini ialah 55. 0.55. Okey. Jadi jawapan saya ialah 0.55. Kat sini pun betul. Kalau saya tulis dekat sini pun tak ada masalah. X sama dengan 0.55. Perlu tak saya nak letak log kembali dekat sini? Tak payah. Sebab ni nama dia dah memang X. Okey. Itu ialah macam mana kita nak kira dekat graf lah. Bila dia bagi kan. Apa yang dia suruh kita cari. Okey. Biasanya soalan ni tak adalah keluar sampai 4 soalan macam gini. Biasanya 2 sahaja. Cari nilai X. Lepas tu cari nilai Y.
Ada dua nilai sahaja. Okey. C. Cari garis persamaan garis lurus penyuaian terbaik itu. Okey. Bila cari persamaan, tulis. Bila kita nak cari persamaan, apa yang penting kita ada ialah apa ni? Kecerunan. Kecerunan minggu lepas kita dah buat. Okey, kecerunan ialah YM sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Carilah titik yang mana yang paling sedap kamu nak kan. Contohnya kat sini saya ambil titik yang paling hujung dengan paling hujung. Sebab hujung ni saya kena. Okey. Kat bawah ni pun saya kena 0.2 kan. Jadi saya pakai titik 0.2 lah. Senang. Cari titik yang paling mudah untuk kamu kira. Okey, kalau boleh lagi besar lagi bagus lah. Jadi bila saya pilih, saya buat satu segitiga. Kenapa saya buat satu segitiga? Untuk mudahkan saya kira. Okey, ni paling tinggi ialah 2.2 tolak. Okey, paling rendah ialah kat sini 0.2. Jadi saya dapat 2.2 tolak 0.2, 2.0. Okey, untuk yang bawah pula, paling jauh ialah 1. Saya buat kat dalam ni, 1.0 tolak paling dekat ialah 0. Jadi saya dapat 1.0. Okey, jadi kecerunan, letak je lah. Y bahagi X. Y yang tegak, X yang melintang. Okey, saya dapat 2.0 bahagi 1.0. Jadi saya dapat 2. Okey, itu ialah kecerunan kita. Dan yang ini tadi nama dia ialah apa? Pintasan Y. Okey, kita dah ada kat situ pintasan Y. Masuklah dalam rumus kita iaitu okey, rumusnya saya akan buat macam gini tau. Saya buat kat tepi ni lah. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y huruf besar, X pun huruf besar. Okey, Y dengan X huruf besar. Jadi Y saya sekarang nama dia bukan Y tau. Nama saya ialah log Y. Kita akan letak nama log Y. Sama dengan M kita dapat 0.2 tadi. 0.2 X kita ialah X. Dia akan jadi kecil lah. Okey, dia akan jadi kecil lah. Ikut sini. Dia akan ikut sini. Okey, tambah 0.2. Ini bukan 0.2 ni, 2.0. Jadi saya dapat macam gitu. Okey, perlu tak saya nak tukar-tukar lagi ni 0.2 apa semua ni? Tak payah, biar je gini. Sebab apa? Sebab ini melibatkan log. Okey, jadi saya pun dapat saya punya persamaan. Okey. Jadi itulah sedikit macam mana kita nak lukis dan juga kita nak hasilkan persamaan dan juga kita nak cari apa yang dia suruh carilah. Okey. Sekarang kita akan terus kepada yang ni dia bagi semua Okey, kita akan buat latihan lah. Ada satu sahaja latih diri 6.4 tu, jadi saya akan buat dahululah. Okey, latih diri 6.4. Okey, nombor 1. Okey, saya akan buat jadualnya. Kita ada X dan juga Y. 5.5, 1, 2,
7.02, 10.54, 13.06, 15.58, 19.010, 26.515. Okey. Okey, kamu boleh buat sama-sama ataupun kamu buat kemudian lah. Kalau kamu nak faham, boleh buat sama-sama, cepat faham jadi. Okey, sebab apa? Kalau kamu buat kemudian, belum tentu lagi kamu buat. Okey. Itu ialah tu. Dan dia cakap siapa lawan siapa, kita tengoklah siapa yang kat depan. Kita tengok siapa yang berada di depan. Y berada di depan. Jadi Y akan menjadi paksi Y. X akan menjadi paksi X. Okey. Kenapa saya nak tengok benda tu? Sebab kalau kita tengok yang contoh 3 ni, tengok ni log Y lawan log ni, log X tambah 1. Okey. Yang nombor 4, XY melawan X kuasa 2. Jadi siapa akan jadi Y, siapa akan jadi X. Okey, contohnya yang kita dapat kat sini, X melawan Y lah. Tak ada masalah, senang je kan. Okey, X melawan Y. Skalanya 2 cm. Betul lah. Skala 2 cm, kalau kamu dah jumpa skala 2 cm tu betul lah. Okey. 2 cm kepada 2 unit paksi X dan 2 cm kepada 5 unit paksi Y. Okey, saya akan mula dengan paksi Y dahulu. Okey, saya akan tengok nombor yang paling besar. Berapakah nombor yang paling besar untuk paksi Y? Untuk Y ni 26.5. Betul? Betul. Okey. Kalau 26.5 ada tak dalam sifir 5? .5 ada tak dalam sifir 5? Ada. Ada ke? 26 ada tak dalam 5? Tak ada kan? Kita ada 25 je kan? Okey, jadi saya tak boleh letak 26.5. Saya kena ambil lebih daripada dia, iaitu 30. Okey, saya akan letak 30. Kan kita guna sifir 5 kan? 25. Okey, kalau saya ambil 25 tadi, 25 tak sampai lagi 26. Jadi saya kena ambil lebih. Okey, 25, 20, 15, 10, 5 dan juga 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, dan untuk paksi X ialah 2 cm kepada 2 unit. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey. Okey, jadi saya garislah. Okey, dan jangan lupa kita kena buat senggatan. Okey, sebab benda yang simple ni, benda yang inilah yang akan mengurangkan markah kamu. Okey, tak ada benda ni dah tolak 1 markah. Itu sahaja. Dah lah nak dapat markah susah kan? Lepas tu kena tolak bodoh-bodoh pula kan? Okey. Carilah titik dia. Yang pertama 1. 1, 5.5. 5, 6. Berapa 5 kat sini?
Okey, 27. 67. 4, 10.5. 10.5. 6, 13, 10, 11, 12, 13. Okey, 8, 15.5. 10, 19. Dan 15, 20, 6.5. 26.5. Okey, saya dapat titiknya macam gitu dan kita cari garis lurus penyuaian terbaik. Kita kena satu je. Okey, nampak saya punya lebih Saya akan buat lebih untuk pintasan Y kita. Okey, dah siap kita punya garis lurus penyuaian terbaik. Tengok ada satu lebih kat atas, satu lebih kat bawah, tak kena. Tak ada masalah. Janji dia stabil lah. Sama rata, sama banyak. Okey, seterusnya B. Cari pintasan Y. Di manakah pintasan Y? Di sinilah pintasan Y ni. Kira lah. Kalau saya kira kat sini, saya dapat 4. Jadi tulis saja 4. Okey, B1, B2 dia nak ialah nilai Y. Y apabila X sama dengan 12. Dia bagi X. Tengoklah paksi X. 12 kat sini. Tarik saja. Okey, kat situ saya dapat, saya kira kat sini saya dapat 21, 22. Saya tulis kat situ 22, dapat satu markah. Ataupun saya tulis je lah kat sini Y sama dengan 22. Okey, yang ketiga ialah kecerunan. Okey, kecerunan. Macam tadilah kecerunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, Y. Saya pun buatlah. Mana titik yang saya nak, kita pilih yang mana kita berkenan lah. Disebabkan titik ni kena, ujung ni kita kena, dan saya akan pakai yang ujung tu. Okey, dan yang ujung kat sini pun kena 4. Saya akan guna pintasan Y. Okey, jadi saya ambil pintasan Y dengan titik yang paling ujung. Okey, saya akan buat kotak. Okey, untuk paksi Y, saya terus buat kat tepi ni Untuk paksi Y, saya ada tadi 26.5 tolak yang ini ialah 4. Tolak dengan 4. Jadi saya dapat 22.5. Okey, untuk paksi X kat sini ialah 15. Jadi saya tulis kat sini 15 tolak ini ialah kosong. X-nya ialah kosong. Jadi saya dapat 15. Letaklah dalam rumusnya iaitu 22.5 bahagi 15. Okey, tekan saja kalkulator. 22.5 bahagi 15, saya dapat 1.5.
Okey, itu ialah kecerunan. Dan yang keempat ialah nilai X apabila Y diberi iaitu 15. Dia beri Y. Carilah dekat Y. Ini Y. Maka kita carilah 15. 15 kat sini. Garislah dia. Okey, saya garis. Jadi saya dapatkan kat sini. Okey. Saya dapat situ dan saya kira 7.24. 7.4. Okey, jadi saya tulislah kat sini. X sama dengan 7.4. Kenapa kita tak perlu tukar macam tadi? Tadi kita kena tukar log lah, apalah kan? Sebab kita tengok kita punya paksi. Okey, kalau ini paksi Y ataupun paksi X, tak payahlah kita nak tukar. Okey, kalau selain daripada X dan Y, kita kena tukar lah. Okey, dan yang terakhir, C, biasa kita cari persamaan. Okey. Okey, persamaan macam biasalah. Saya akan letak Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y kita ialah Y. Jadikan dia kecil. Ini ialah rumus. Ini ialah rumus. Okey, ini ialah kita ikut kita punya paksi. Okey. Kalau paksi kita Y, Y lah dia. Kalau Y dia huruf kecil lah dia. Okey, kalau log Y lah dia. Bergantung kepada paksi yang kita lukis. M kecerunan. Kecerunan tadi kita dah kira. Kita dah dapat 1.5. Letak je 1.5. X kita ialah X. Okey, letak je X tambah C kita ialah 4. Okey, dah siap. Okey, seterusnya hitung nilai Y apabila X sama dengan 28. Letak je lah. Y sama dengan 1.5 28 tambah 4. Okey, kenapa kita letak dalam rumus? Tak masuk dalam graf. Sebab graf kita sampai 16 sahaja. Tak muat. Okey, sebab tu kita masuk dalam rumus. Tekanlah kalkulator. 1.5 28 tambah 4. Kita dapat 46. Okey, jadi itulah sedikit macam mana untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan hukum linear. Okey. Okey, ada sebarang persoalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kerja kamu ialah saya nak kamu buat latihan intensif 6.1, nombor 3 dan nombor 4. Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Okey, nombor 3 dan 4 saja. 1, 2 tak payah. Okey, 3 dan 4. Okey. Jadi itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Kalau ada sebarang masalah, boleh WhatsApp saya lah. Okey, faham? Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Eko. Sama. Terima kasih, Eko. Sama. Terima kasih, Eko. Sama.